rombongan banyak kan. Umrah. Rombongan. Ada. Haji. Kursi. Masya-Allah. Satu bas. Itu ada. Tak boleh. Balik lagi. Lagi masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أتباعه وإخوانه من أنبياء المرسلين وآله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن محمد بن علي وعلوي وإلينا سادتنا وعلى وذكر هذا الصالحين خصوصا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد محمد الغزالي سوري من شيخنا أبو العلمين أنا الله يريد الجنة الله يكرم عباد المبارك وسهلين أجعلنا من ونفعنا بهم صراط المستقيم والآخرة ما لا إله إلا من شافنا أمواتنا والمسلمين الله شكرا نورا إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وعلى علمه اللهم افتح علينا من تكون شبه علينا من خلال نبينا ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا سيدنا محمد ورسولنا الأعظم وخير الجن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وعلمه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد الحمد لله Tuan Imam, Tuan Haji, Tuan Haja, ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah Allah yang kita untuk melaksanakan memulakan pagi kita yang berbahagia ini dengan amalan yang ketaatan. Segala puji bagi Allah yang menolong kita dengan orang-orang yang dapat taufik untuk hadir dalam majlis mendengarkan peringatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum kita dipanggil menghadapnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sentiasa mengetahui kita kepada Allah dan mematikan dalam keadaan yang baik dan dihimpun di akhirat bersama dengan orang-orang yang mendapat cahaya ilmu dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, lalu kita sambung mendengarkan nasihat daripada Imam Sayyidina Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, kita berada pada bahagian yang akhir daripada kitab. InsyaAllah sikit lagi kita jadi hidayah ataupun sekali lagi kita akan mengkhatamkan
Kita sambung pada muka surat 186 cetakan yang lama berkaitan dengan adab-adab dengan orang yang kita kenal tetapi bukan kaum karib. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana bi hidarin al-anzar. Dan hendaklah engkau mendengari segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Alhamdulillah, mungkin ini antara peringatan-peringatan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaih kepada kita agar terselamat daripada kejahatan orang-orang ini, agar terselamat daripada mudarat daripada orang-orang yang kita kenal tetapi orang itu tidak layak dijadikan kaum karib kerana kurangnya dalam agamanya, kurangnya dalam akhlaknya, kurangnya dalam pegangannya dalam agama. Maka kalau kita maka kena berhati-hati bergaul dengan mereka, kena dalam keadaan berhati-hati. Di antaranya percakapan mereka yang benar kita dengar, betul, kita betulkan. Yang salah kalau boleh ditegur, tegur. Kalau tak boleh ditegur, kalau tak ada keadaan yang tak sesuai untuk menegur, diam aja. Sebab kalau ditegur, mendatangkan mudarat. Kalau ditegur, boleh mendatangkan mudarat. Beza dengan kawan karib. Kawan karib kalau kita tegur, masya-Allah ada suka. Kan? Kalau orang yang ada agama, kita tegur kesalahannya, masya-Allah, alhamdulillah ada suka. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Maka itu kalau orang yang ada agama, kawan yang layak dijadikan kawan karib. Tetapi kalau tidak, kita kenal dia ni, kalau ditegur tegang terang, lagi dia marah, sembunyi-sembunyi pun ditegur, dia tak terima, maka sudah diam kan. Tapi kalau berani tanggung risiko, tak apalah, kenapa apalah, yang penting saya nak cakap juga, fadhal Ustaz. Kalau berani, kalau sanggup terima risiko di apa-apa kan. Tapi kalau tak nak panjang-panjang, maka senyap aja. Ketika itu gugur kewajiban untuk mencegah kemungkaran ataupun itu kerana apabila yakin ada pelanggaran dan dia punya dendam nanti masalah panjang, maka begitu. Maka hendaklah kau mendengari segala percakapan mereka yang benar dan tidak peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka. Benda yang baik kita, masya Allah, kita puji, alhamdulillah, bagus awak begini supaya dia teruskan ini. Dan berdiam dengan memperkatakan kejahatan mereka. Yang jahat diam kalau mendatangkan mudarat. Tapi kalau berani untuk tegur dan wajib bab mencegah kemungkaran. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh yang zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah. Ini di zaman Imam Ghazali, ulama bergaduh masalah fikih, dan kalau bergaduh ikhlas lillahi ta'ala, maka tak apa, yang bukan bergaduh lah, berselisih pendapat betul-betul dan masing-masing kerana Allah, tak apa. Tapi kalau masing-masing berselisih pendapat untuk tunjukkan lebih alim, saya ni lagi alim, saya ni untuk mendapatkan jawatan, sanggup buka aib orang, hujah kawan-kawan hujah dah kalah, akhirnya menggunakan menjatuhkan pihak lawan dengan serang peribadi. Ada dia ni begini. Maka kalau dia dah sampai tahap macam tu, tinggalkan. Jangan engkau bercampur dengan ahli fiqh pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah. Maka jangan buang masa. Buang masa kalau bercampur dengan ulama fiqh zaman itu, maknanya yang jenis macam itu. Semata-mata zahir saja, ilmu zahir saja dititik beratkan, ilmu kemudian tidak diambil kisah. Kan? Kalau rasa betul, bawakan dalil. Yang pihak ini pun bawakan dalil. Kemudian sudah. Kan? Sekali dua kali tak boleh.
Kalau berterusan beli panjang lebar, tak payah. Zaman sekarang kita boleh tengok adalah Facebook, setiap tahun ada musim dia. Setiap tahun ada musim. Ni kata boleh, ni kata tak boleh. Ni kata boleh, bergaduh, caci maki. Habis masalah ni masuk masalah bulan Maulid besar. Oh, Maulid tak boleh, Maulid boleh. Bergaduh. Habis selesai, masuk pula bulan Rajab, tak boleh sembah Rajab, tak boleh puasa 27 Rajab, kan misal. Masuk bulan Syaban, nisfu Syaban tak boleh, begini panjang, bergaduh, caci maki. Akhirnya dua-dua pun tak baca. Yang bawakan dari ini tak baca, yang ini pun tak baca, walau nisfu Syaban yang sini kali apa pun dia tak buat. Akhirnya nak gaduh dia, kan. Bulan Ramadan Maulud Tarawih 20 rakaat, tidak 8 lebih buat lagi saya bergaduh. Lalas yang ini pun tarawihnya 2 rakaat, dua ni tarawih 2 rakaat je misalnya. Macam itu lagi tak patut kan, abaikan. Jadi tak ada bahasa. Awak nak pegang pendapat ni, afdal silakan. Saya pegang pendapat ulama kata begini, ya sudah. Saya pegang ni ulama muktabar, ratusan tahun dah, ilmunya sanadnya begini kan. Lebih meyakinkan, maka itu dan masing-masing punya pegangan dah sudah, tak payah bergaduh kan. Jangan kita bercampur dengan para ulama yang membawa kita kepada pergaduhan masalah kecil-kecil dan masalah khilafiyah yang memang dah selesai lama dah kan. Masalah yang dah memang selesai lama dah, tapi masih nak dibangkitkan. Maka jangan kita bercampur dengan yang macam itu. Mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah, ilmu masail khilafiyah dan perdebatan. Ini saudara kita dekat Palestin dibunuh begini-begini, kita masih bergaduh masalah kecil-kecil ini lagi kan. Dan kadang-kadang bukan masalah kecil, kadang-kadang masalah besar dan masalah akidah. Masalah akidah untuk kita pun kena hati-hati lah dan ikut cara para ulama dan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita kena ikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita berdiri jauh, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ujian bila tak belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, mulalah fahaman yang pelik-pelik. Dan bila belajar sistem yang lain, mula timbul pelajar yang pelik-pelik, baca selawat boleh jatuh syirik dan sebagainya. Kuncinya ilmu tauhidnya dipelajari dengan cara yang tak betul. Kadang-kadang khilafiyahnya itu khilafiyah yang besar kan. Mulanya masalah kecil-kecil, Yasin Muhammad tak boleh kecil-kecil, lama-lama melarat kepada yang besar kan. Jadi baca selawat jatuh syirik, astagfirullah, selawat syirik, tawasul syirik, astagfirullah. Dan tak ada ulama sebelum-sebelum tak pernah cakap macam tu. Tiba-tiba ujung-ujung zaman-zaman baru tiba-tiba baru tak boleh kan. Maka begitu. Dan perdebatan, maka tinggalkan perdebatan. Kalau nak betul-betul belajar kan. Kalau nak betul-betul belajar, jangan berdebat. Tak ada faedah dalam perdebatan. Makin mengeraskan hati, makin membuang masa, makin timbulkan permusuhan kalau perdebatan. Kalau betul-betul nak tahu, belajar, baca. Untuk bergaul dengan mereka, tanya begini-begini. Okey, dapat pastikan sudah. Betul-betul. Maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Ini orang-orang yang pihak lawan. Dan mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Berani jatuhkan hukum sembah kubur misal. Baru beberapa tahun yang lalu, ini orang ni selalu ziarah kubur, sembah kubur. Astagfirullah. Berani menjatuhkan hukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka pada zahir. Tengok zahir je, orang ni selalu ziarah kubur, ini nampak berdoa kat kubur, orang ni sembah kubur. Astagfirullah. Ada sujud kat kubur, bukan kat kubur. Tak ada. Dia macam mana sampai berkata orang sembah kubur. Astagfirullah kan. Orang yang berdoa menyesalkan Allah, banyak berdoa di sisi kuburan dijatuhkan hukum sembah kubur. Maka itu kan, mereka berani menghukum secara pasti sesuatu yang hanya pada sangkaan saja. Kan? Maka tinggalkan orang macam ini. Tinggalkan orang-orang yang macam itu. Tak tahu, tak yakin, tak bertanya, tak minta penjelasan, tiba-tiba jatuhkan hukum.
Dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka sudah tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang kau dapatkan, sama ada besar atau kecil, setelah mereka menggerakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan saja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan lagi. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hanya mereka seperti hati serigala. Ini keadaan orang yang terjebak dengan perdebatan dalam masalah khilafiyah, beza pandangan. Ini zaman dahulu, 500 tahun dahulu, zaman Imam Ghazali khususnya, banyak terjadi perbezaan, perselisihan pendapat. Tapi alhamdulillah setelah itu gede, dengan tersebarnya kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, maka kebanyakan orang berakidah Asy'ariyah, bermazhab dengan mazhab empat ataupun mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan tempat ini, dan berakidah tasawuf dengan jalan Imam Ghazali, maka dah gede. Tapi kemudian timbul balik apa nama dengan masalah khilafiyah yang memang tak ada selesai pun. Tapi maka akhir zaman makin berhebat, dan di zaman itu dah berbeza sikit lah kan perbezaan khilafiyah itu. Tapi akhir zaman maka akan timbul balik dibangkit-bangkitkan balik, makin pecah agama Islam. Maka begitu keadaan orang yang terjebak dengan perdebatan. Orang yang selamat ialah orang yang sederhana. Dan orang yang sederhana, ini pendapat saya boleh jadi betul, saya yakin ini betul, dan saya pegang boleh jadi juga salah, boleh jadi kamu betul kan? Maka saling menghormati. Alangkah dengan orang kafir pun kita boleh saling menghormati, apatah lagi sebagai orang Islam kan? Baik itu faham apapun, maka orang kita jalan tengah, insyaAllah selamat. Kalau dia berpada ikut jalan pertengahan dalam mazhab mereka, insyaAllah selamat. Dan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah pun kalau tak ikut jalan tengah pun melampau, saya ni pihak yang betul, saya Ahli Sunnah wal Jamaah, saya Asy'ariyah, awak ni kafir. Jumpa kafir. Maka tak betul juga kan? Kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah tapi mudah menghukum orang, maka itu bukan jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah jalan berhati-hati. Kita yakin ini jalan yang betul, ini jalan majoriti para ulama. Kita ikut dan jaga kebenaran, jangan melampau. Pihak yang sana pun kalau mereka ikut jalan tengah, tak berhati-hati, insyaAllah boleh selamat kan? Masih selamat lagi, tak jatuh dalam kekufuran kan? Maka begitu. Yang selamat ialah golongan pertengahan, orang berhati-hati. Maka ini jalan Imam Ghazali, jalan berhati-hati, membawa kita kepada berhati-hati. Maka apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dipercaya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita semua, insyaAllah. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan sesiapa yang bergaul dengan mereka pasti akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Orang yang menganggap kawan pun macam tu kadang-kadang ada. Apatah lagi kalau orang yang menganggap sebagai musuh. Berkata Al-Qadhi Ibn Ma'ruf rahimahullah ta'ala, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah, wala rubbama inqalaba as-sadiqu fakana a'rada bil mudarrah. Berhati-hatilah dengan musuhmu sekali,
dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Allah. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Maka ini subhanallah. Berhati-hati dengan musuh. Kita memang kenal ini musuh kita. Berhati-hati dengan dia sekali, jangan terperangkap dengan helah musuh ya. Akan tetapi berhati-hati dengan orang yang kita rasa kawan 1000 kali ya. Sebab apa? Sebab boleh jadi satu hari gaduh kan? Boleh jadi satu hari dah bergaduh, tak duduk sekali. Maka orang yang dulunya kawan sekarang jadi lawan, lagi tahu macam mana nak menjatuhkan. Sebab dah tahu kelemahan, lagi tahu bagaimana untuk menyakitimu. Maka berhati-hatilah kan? Mudah-mudahan kita digunakan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang membawa kita kepada jalan akhirat insya-Allah. Dan berkata Abu Tamam di dalam makna yang sama, aduka min sadiqika mustahbat fala tastakfiranna min as-suhab fa inna aktharu ma darahu yakunu min al-ta'ami wasyarab. Artinya, banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau memperbanyak sahabat. Cuba engkau lihat, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada banyaknya makanan dan minuman. Maka benar berpada-pada, jangan banyak sangat dengan buat sahabat-sahabat. Hasil apa? Nak carikan seseorang itu jadilah sebagai sahabat, penting untuk tapis. Penting untuk tapis, untuk dijadikan kawan karib, maka kena tapis. Untuk apa? Untuk tahu rahsia-rahsia kita, kelemahan kita. Maka kena tapis. Orang yang itulah dia berada di masyarakat yang telah disebutkan sebelum ini oleh Imam Ghazali, yang beragama, yang berakhlak, orang yang bukan penipu, orang yang berakal ya. Maka itu dan di antara syarat untuk itu. Maka kalau tak jumpa, maka kurangkan daripada sahabat. Takut tersilap oleh sahabat. Kita sangka, oh ni layak jadi sahabat ni, takut tersilap. Ada banyak sahabat kan yang tak patut dijadikan sahabat. Tapi kalau sahabat bagi kerja, sahabat kuliah, memang sama-sama punya niat yang baik, alhamdulillah bagus. Sahabat-sahabat yang tak baik dah kan, sahabat-sahabat yang tak sepatutnya, maka memang kurangkan. Kerana apa? Kerana kebanyakan penyakit itu berpunca daripada banyaknya, terlebihnya makan dan minum. Diumpamakan macam makan dan minum. Makan minum bila berpada-pada cukup, tapi kalau terlebih jangan mudarat ya. Mulalah garamnya tinggi, apa kencing naik, kan gula ni, jantung dan sebagainya. Diumpamakan macam tu. Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Araq di dalam syairnya. Hilal bin Araq di dalam syairnya, lamma afawtu wa lam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi yadfa'a syara anni bittahiyat wa udhiru bishra lil insani ubghidhu كأنه قد ملأ قلبي مسرات ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودات الناس داء دواهم محض تركهم وبالجفاء لهم قطع الأخوات فسالم الناس تسلم من ووائلهم وكن حريصا على كسب المودات وخالق الناس واصبر ما بليت بهم ثم أبكم أعمى ذات قيات. Ketika aku memaafkan, artinya ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Itu rahsia obat dia kan. Obat dia apa? Bila aku maafkan, tak ada punya dendam dengki dengan mana-mana orang, aku telah merehatkan diriku, arah nafsi min hamil adawah. Aku telah merehatkan diriku, jiwaku daripada dendam
permusuhan. Ketika aku maafkan orang, ada orang yang buat silap, ada orang buat cari musuh, ada orang mengutuk, ada orang buka aib apa, maafkan dia. Dengan itu aku telah merehatkan jiwa aku sendiri. Orang tu yang bermusuh tu tak tahulah macam mana keadaan dia, tapi yang penting jiwa aku tenang lagi. Tahu orang ni buka aib kita, tahu orang ni membuat musuh dengan kita. Nah, boleh kata maafkan dia kan. Semua boleh dapat hidayah. Aku jiwa aku tenang, tak ada nak jadi masalah, tak ada nak stres, tak ada nak apa. Dan orang tu mudah-mudahan Allah menjadi aku tenang. Maka itu dia punya petua dia, rahsia dia yang dia gunakan untuk ketenangan. Maka aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan, ataupun aku arah nafsi, aku telah rehatkan jiwa daripada bisikan ataupun kegundahan permusuhan. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi ya ada ma'syara'annya bitahiyat. Sesungguhnya aku memuliakan musuhmu ketika melihatnya. Dan nampak musuh, muliakan dia. Bagi salam, assalamualaikum, masya Allah, puji pula lagi. Oh, masya Allah ini lagi. Oh, segak ini lagi. Ya, musuh tu. Ya. Sebab apa puji musuh, mulakan bagi salam kat musuh. Ya, misal satu orang yang memang suka cek pasar, misal kata lah. Ya, misal kata suka cek pasar. Saya jumpa je depan kita, bahkan kita ada je masalah misal. Tapi nampak aja musuh, terus aku bagi salam. Terus aku muliakan dia. Maka dengan itu lihat syarra anni bitahiyat. Maka dengan aku memuliakan dia itu, aku telah menyelamatkan diri aku daripada apa? Daripada kejahatan dia. Selamatkan diri daripada kejahatan. Bisa ada gangster kan? Bisa ada gangster. Kita terlanggar kereta dia sikit, cepat-cepat minta maaf, padahal dia yang salah. Minta maaf, saya salah. Dah selamat. Cuba kalau awak yang silap ini, padahal dia gangster besar misalnya kata. Gangster besar ni, awak yang silap masuk, tak salah jalan begini, apa yang jadi? Akhirnya macam-macam jadi. Benda kecil jadi, akhirnya macam baru nikah ada kes yang betul lepas. Sampai apa? Sampai meninggal orang tu. Berlanggar sikit aja kita ni. Masing-masing tak nak mengalah, akhirnya apa? Sampai akhirnya meninggal. Itu semua pihak yang lawan gaduh pasal kereta sikit je. Kereta ni tak ada apa, sikit je lah kan? Tapi bergaduh pasal akhirnya sampai bergaduh, akhirnya tercekik ke apa, tak dilepaskan, akhirnya meninggal. Benda kecil jadi besar. Maka apa nama, untuk elakkan daripada perkara-perkara yang macam ini, remeh-remeh macam ini, maka cepat-cepat selamat ambil itu dan bagi salam, muliakan untuk tak payah panjang cerita kan? Untuk tak payah panjang cerita. Kalau ada musuh begitu. Seperti itu kisah Imam Syafi'i ada dikatakan kan. Kisah Imam Syafi'i ataupun sebagian ulama lah ada yang mengatakan Imam Syafi'i saat khalifah yang berfahaman Mu'tazilah menangkap ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tak selari dengan fahaman khalifah tentang fitnah terhadap Al-Quran. Maka siapa yang tak selari ditangkap, disiksa, dipukul. Muhammad bin Hanbal dipukul, dipenjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara kan? Dan dikatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan imam yang lain kan? Beliau saat itu bagi salam dulu. Maka dijawab salam. Kemudian masa dia tanya, Al-Quran ni makhluk bukan? Lalu dijawab dengan pakaian Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua makhluk. Oh, kan? Lurus. Maka dia selamat lepas. Lalu bila dia tanya, macam mana tu kata tu Al-Makhluk, Al-Quran kalam Allah? Ya, yang aku maksudkan makhluk ni jari aku. Jari aku, yang maksudkan makhluk kalam Allah, itu semua kalam Allah. Tapi boleh katalah untuk tak ada panjangkan perdebatan dengan orang yang memang tak ada faedah kan? Tak ada faedah. Betul itu.
jelas lebih afdal kita sebarkan ilmu misal daripada bergaduh dengan orang yang memang kecilnya memang suka bergaduh macam tu, maka sudah kan tak payah kita maka nak selamat di antara jalannya jalan bagi salam Muhammad dia lepas tu dah cepat-cepat elakkan diri daripada tertembung kan. Akhirnya akan bergaduh dengan perkara yang tak ada benda hasil. Nak bergaduh di Palestin kan orang-orang zalim tu. Itu saya. Baik. Yang kemudian wa adhirul bishra lil insan ubghidhu ka'annahu qad mala'an bi masarat. Aku menzahirkan kegembiraan terhadap orang yang aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Orang yang aku benci ni kan, wa udhirul bishra lil insan, akan tetapi aku memang benci dengan orang ni dengan sebab ya betul lah, tetapi beliau tak menzahirkan kebencian kepada orang itu, tetapi melayan orang itu dengan penuh layanan yang baik, padahal dalam hati penuh geram, supaya untuk mengelakkan permusuhan, untuk elakkan panjang cerita ya. Maka layan dengan penuh mara'i kan ya. Walastu aslam mimman lastu a'rifu fa aslam min ahli mawaddah. Maka sebenarnya aku masih belum selamat daripada kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka betapa aku akan selamat daripada kejahatan orang yang sudah aku cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit dan cara untuk menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik, kerana itu bermakna memutuskan ukhuwah, memutuskan pertalian kan, silaturahim. Maka banyak bercampur dengan manusia penyakit kan. Terlampau sering, terlampau itu mendalam, duduk bersama mereka, ambil tahu urusan mereka, itu penyakit. Tapi putuskan sama sekali, tak bercampur dengan manusia langsung pun tak boleh kan. Bahkan makruh pula kalau satu hari semalam langsung tak bercakap dengan orang kan, sepanjang hari tak bercakap langsung, tak boleh. Berpada dalam bergaul dengan manusia, jangan berlebih-lebih, jangan begitu kan, dan jangan putus sama sekali. Ambil ada penting ya kan, jangan lebar begitu. Wasalli minnas taslam min rawailihim, maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat daripada gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang lain. Apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka. Dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli isu buta daripada kesalahan mereka, dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Maka itu daripada adab ataupun persiapan untuk bercampur gaul dengan manusia daripada kalangan awam, khususnya yang bukan daripada ahli yang mengaji agama ilmu, bukan orang-orang yang belajar nak berkuliah misal, mendengar pengingatan nasihat, maka bercampur dengan mereka perlukan kesabaran. Wasbir ma'muli tabim, kalau ditimpakan balak, terpaksa hari-hari kena bercampur gaul dengan mereka yang itu macam itu, dia tak dapat taufik, tak dapat pilihan baru, dia maka mencampur bergaul yang sama, asam bisu dan pekak tuli bisu, dan buta daripada kesalahan dan kesilapan mereka yang tak bersangkutan dengan agama. Kalau bersangkutan dengan agama, tegur, kalau boleh tegur, wajib ma'ruf nahi munkar, kecuali kalau ada mudarat. Tapi kalau kesalahan-kesalahan dunia pun bagus juga kalau nak ditegur nasihat yang baik, kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, tak apalah kan, bisu pekak tuli kan, supaya bagaimana untuk tak panjangkan cerita, tak panjangkan perusahaan, tak jadi masalah.
Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuh-musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Jumpa dengan muka yang manis bukan kerana hina ataupun takut terhadap mereka, tapi untuk tak nak panjang cerita, buang masa perkara-perkara yang gaduh pada perkara-perkara yang tak ada faedah. Itu dan sebab takut, dan sebab takut sebab hina tidak. Tapi kerana tak nak buang masa pada perkara-perkara yang tak ada faedah, dan itu pada perkara-perkara yang tak ada, tak sepatutnya diperkatakan. Ataupun kalau ikut terjemahan yang satu tadi, min khairi madalatin lahum wala haibah, dan bukan dalam keadaan menghinakan diri, menghadap kepada apa-apa, jumpalah dengan semua orang, baik itu kawan ataupun lawan, dengan muka yang satu, iaitu muka redha, muka tenang, muka suka, dan dengan tanpa menghinakan diri untuk mereka ataupun merasa takjub dengan mereka. Tengah-tengah, jangan terlampau kagum ataupun jangan terlampau merendahkan, menghinakan. Muka yang sedang-sedang, ya, muka yang sedang-sedang. Ini muka yang redha, tenang-tenang, muka manis, muka itu, bukan dengan muka yang itu. Watawakar min ghairi kibir, dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Wakar, tenangkan diri, mantapkan diri, tenangkan diri, bukan kerana sombong, dan rendahkan dirimu tetapi bukan kerana hina, bukan tidak membawa. Mantapkan diri, tawakkal min ghairi kibir wa tawadda min ghairi madallah. Jadi kamu tu jangan kamu tengok orang ni dengan ini, dengan itu tadi, dan di kamu tu pun jaga tenang. Jangan sampai apa-apa, jangan sampai tenangkan diri bukan kerana nak bangga diri, besar diri, tidak, dan bukan menghinakan diri sampai, jangan tawaduk sampai menghinakan diri. Tengah-tengah, dan sedang-sedang. Merendahkan diri, jangan sampai menghinakan diri. Sedang-sedang. Bukan jangan sampai kibir, dan jangan sampai tenangkan diri, mantapkan diri, jangan sampai kibir, dan tenangkan diri, jangan sampai rendahkan diri, jangan sampai menghinakan diri pula. Dan sedang-sedang. Dan hendaklah kau menjaga kesederhanaan dalam segala urusan. Dalam segala urusan itu sederhana. Kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik. Itu tadi kita kata subhanallah. Kerana itu sesuatu yang kurang atau lebih itu tidak baik. Lebih melampau, kurang, memuliakan melebih, menghinakan melebih, merendahkan diri melebih sampai ini pun tak baik. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, alaika bi awsatil umur, alaika bi awsatil umur fa innaha tariqun ila nahji sirat qawim wa la takun fiha mufridan wa mufarridan fa innaka la hal umur tamim. Hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebahagiaan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana kedua-duanya adalah bercela. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk bersederhana dalam semua perkara. Maka dengan itu kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan keselamatan daripada perkara-perkara yang bercela, mendapatkan keselamatan daripada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, dan daripada dimurkai oleh manusia. Maka terselamat daripada perjalanan manusia ataupun terselamat daripada murkai Allah SWT. Maka pada sederhana, tidak memuliakan manusia sampai lebih-lebih, dan tidak menghinakan manusia,
siapa tidak menjaga diri sampai untuk kita dia tidak menghinakan diri, pakai baju buruk-buruk sampai orang kecil kan. Sedang-sedang pakai baju sedang-sedang kan, baju kita sedang-sedang tak baju bagus sangat kan, sampai untuk kibir bukan untuk kibir, tapi untuk elakkan kejian orang, dan tidak ada dan tidak apa baju itu bagus sangat, misal kata sampai apa nama luar sangat misal sampai menghinakan, sebabkan orang hinakan pula, kita sedang-sedang. Tapi kalau ahli tasawuf itu lain kan, ahli tasawuf dulu memang pakai baju yang buruk untuk menghancurkan hatinya. Kita zaman sekarang kita perlu orang sedang-sedang, tidak bagus sangat, pakai yang bagus sangat misal, dan tidak buruk sangat sampai orang menghina. Dan dalam pertengahan dibuat keadaan dan merasa alhamdulillah hadirin mudah-mudahan insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang daripada bagian akhir dan nasihat yang ini, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita begini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa insyaallah ala hadina wa sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa juga dengan mendengar rahmat dan kasih Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT memandang saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Gaza, dan kita mendapatkan pertolongan penjagaan daripada Allah SWT, dan kita mendapatkan ketenangan dan pertolongan dan bantuan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi laksa disempurnakan pembebasan oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan pertolongan kepada kaum muslimin, mudah-mudahan orang kafir, orang zalim dibalas oleh Allah SWT dengan kezaliman mereka dan sekutu-sekutu mereka, dan kejahatan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan mereka dan sekutu-sekutu mereka. Ala hadina kama sallallahu alaihi wasallam bil husna wa qadana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Thank you.